Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kita mulakan sesi perkongsian kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Okay, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada warga UMPSA dan serta rakan-rakan dari Universiti Awam yang lain. Bersama-sama kita pada pagi ini untuk dengar perkongsian yang bertajuk Jom Tambah Dos. Dos ke dosa? Macam mana Puan Faridah? Tak apa, yang kita explain nanti. Okey, untuk menjaga mental kita yang akan disampaikan oleh Puan Faridah binti Muhammad Ali, Pengarah Pusat Sejahtera Jabatan Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Malaysia Pahang Sultan Abdullah. Tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Puan Faridah untuk membuat perkongsian tersebut. Dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Puan Husni Hidayu, sahabat saya juga dulu di JEPA. Terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasihlah kepada HRD Jabatan Pendaftar atas jemputan untuk menyampaikan perkongsian ilmu lah saya kira dengan tajuk yang saya cadangkan adalah jom tambah dos untuk menjaga mental kita. Terlebih dahulu saya nak bagi tahulah kata apa disclaimer kan. Saya bukanlah orang kata apa pakar, tetapi saya kira ini adalah ilmu yang saya ada dan saya kira sebenarnya apa yang saya kongsikan pada hari ini sebenarnya benda yang memang kita buat seharian. Cuma mungkin dalam erti kata bila kita buat benda tu hari-hari sebagai normalisasi, kadang-kadang kita terlupa nak melihat apakah kebaikan-kebaikan, kita tak nampak signifikan dia. Okey. Jadi topik yang saya ambil hari ini sebenarnya dia lebih kepada refresh balik apa yang kita tahu dan mungkin juga ada yang kita terlepas pandang ataupun kita terabai. Okey. Jadi DOSE itu sebenarnya dia lebih merujuk kepada hormon-hormon yang ada dalam badan kita yang kita perlukan dan yang mungkin juga sebenarnya kadang-kadang tak cukup dalam badan kita lah ataupun pada diri kita dan kita kena cari, gali dan amalkan. Okay. So boleh Madi next slide. Okay, so sebelum saya bercerita panjang lah tentang dos tu tadi, saya kira sebenarnya tak lari as a psychology officer kita nak bercakap tentang kesihatan. Okey, saya bukan doktor tetapi sebagai pengamal profesional, kaunselor berdaftar, saya kira itu adalah satu responsibility lah, tanggungjawab saya untuk sentiasa mengingatkan diri saya. Saya tak perlu ingatkan orang lain lagi. Saya kena ingatkan diri saya, ilmu yang saya ada dan dalam masa yang sama saya membantu orang lain lah. Okey, jadi kita tanya dulu apa yang kita maksudkan tentang kesihatan. What is health? Okey, health is a state of complete physical, mental and social well-being. Kita sakit fizikal, kita akan terus cari doktor. Okey, maksudnya kita tahu sakit fizikal tu benda yang nampak. Okey, maksudnya contoh kalau kita demam, apa tanda kita demam? Kita rasa badan kita panas ataupun mungkin kita sesema atau kita batuk dan sebagainya. Tapi bila kita bercakap tentang sakit yang berkaitan dengan mental, kadang-kadang kita tak nampak. Kita rasa aku okey kan? Sebab dari segi penyakit mental itu sendiri pun sebenarnya ada beberapa pecahan. Okey, dia banyak sangat kriteria ataupun kategori. Okey, tapi kita nak lihat dari segi kesihatan itu sendiri, dia berkait dengan fizikal, dia berkait dengan mental dan juga berkait dengan social well-being. Sesuailah dengan penubuhan pusat sejahtera, kita menekankan konsep well-being, kesejahteraan. Which is benda ni dia tak mungkin kita boleh gain seorang, tapi kita perlu organisasi lah untuk support. Okay, jadi itu dari segi definisi kesihatan. Okay, next Madi. Okay, so dari sini kita nampak
Physical, mental, dia berkait dengan sakit atau dia berkait dengan sihatnya tubuh badan seseorang, individu, person, satu orang. Okey, tapi bila berkait dengan social, social ni adalah community, orang di keliling kita. Tak kisah social itu sama ada social di tempat kerja, maksudnya di organisasi kita tempat kerja. Social itu mungkin berkait dalam keluarga, perkahwinan, okey. Mungkin juga social itu berkait dengan persekitaran seperti jiran tetangga, seperti rakan sekelas, rakan sepejabat dan sebagainya. So maksud kat sini kita faham bahawa orang yang sihat, okey, dia memerlukan sihat fizikal, badan dia, okey, dan juga mental, pemikiran dia, dan dalam masa yang sama dia perlu sihat dari segi sosial. Maksudnya kalau salah satu ni tak okey, maksudnya dia tak sihat. Tapi kita selalu kalau kita tanya apa khabar, kita akan jawab sihat sebab kita merujuk sihat itu kepada fizikal. Okay, which is fizikal ni lebih mudahlah untuk kita kenal pasti. Kan bila jumpa doktor pun, soalan yang pertama doktor akan tanya, ya sakit apa? Kan, dan daripada situ doktor akan tengok simptom-simptom dan sebagainya. Okay, so sihat mesti fizikal, mental dan juga social. Okay, next. Okay, so ini dia punya orang kata apa, penerangan lanjut lah berkaitan dengan sihat itu sendiri, di mana kalau kita tengok sihat fizikal ini adalah orang yang boleh melakukan aktiviti fizikal. Maksudnya dia boleh bergerak, dia boleh memanjat, dia boleh berjalan, dia boleh apa lagi? Kan apa saja aktiviti fizikal yang memerlukan tenaga fizikal. Okey, maksudnya dia gunakan segala sendi tubuh badan ni untuk bergerak, untuk buat apa saja, itu orang yang sihat fizikal. Okey, dan kemudian dia mampu memenuhi keperluan hidup. Okey, masuk keperluan hidup ni sebagai seorang manusia, apa yang kita perlukan dalam hidup kita. Okey, somehow dari segi fizikal, of course kata benda yang selalu kita nampak adalah makan. Kan maksudnya bila orang tu sihat fizikalnya, dia mampu makan, okey, dia mampu ada selera makan, okey, sihat fizikal dia, dan dia tidak ada kesakitan atau penyakit. Maksudnya kat sini sakit ni dia kadang-kadang sakit mungkin ada tahap kesakitan seseorang, tahap orang kata apa, orang merasai kesakitan. Saya lupa dia punya pain apa, saya tak ingat dia punya ni, okey. Dia tak sama. Ada orang keluar darah sikit pun dia punya menjerit, dia punya melalak dia, kalau budak-budak lah selalu kan, beria sangat. Tapi ada orang tu sampai tahap orang kata apa, darah dah banyak, dah mengalir, dia relax lagi, dia boleh tenang lagi. Okey. So maksudnya dari segi pain control lah, dia panggil pain control. Maknanya tahap dia nak menjaga kesihatan ataupun menjaga dia punya kesakitan tu lebih orang kata berbeza-beza lah mengikut individu. Okey, sihat dari segi mental, yang ini yang kita nak terangkan pada hari inilah sebenarnya. Maksudnya mental dia meliputi 3 perkara ni. Okey, dia meliputi kita punya pemikiran. Okey, apa yang kita fikir, apa yang kita selalu bermain dalam minda kita. Okey, dia berkait juga dengan emosi. Apa yang kita rasa. Okey, saya selalu cakap dengan students, okey, kalau saya jumpa student saya akan tanya, saya kata sebenarnya dekat emosi tu ada dekat mana? Dekat hati ke, dekat jantung ke, kan? Sebab ia sesuatu yang tak boleh nak ditunjuk secara fizikal. Okey, sebab kita tahu kalau kita tengok dari segi hati fungsi dia secara fizikal. Okey, kalau kita belajar biologi, hati ni fungsi dia adalah untuk proses benda-benda kotor, toksik yang kita makan tu kan, dia akan tapis dekat kita punya hati dan dikeluarkan melalui kita punya usus pencernaan kita. Tetapi dalam konteks mental, emosi ini dia bukanlah hati yang kita rujuk kepada hati yang bentuk fizikal tu, tapi dia melibatkan apa yang kita rasa, mood kita. Okey, dan yang terakhir dalam mental itu sendiri, dia melibatkan tingkah laku. Tingkah laku ni maknanya perbuatan kita.
action kita. Okey, macam mana behavior kita. Apa yang kita buat. Okey, sebab itu orang yang mentalnya sihat, kita kena tengok 3 ini. Okey, mentalnya dari segi pemikirannya macam mana. Biasanya orang-orang yang kurang sihat, mentalnya mungkin dia banyak berfikir tentang negativity, dia banyak memikir tentang kelemahan. Okey, dan kemudian dari segi emosi, mood dia portraykan dari segi dia punya apa yang kita boleh nampak lah. Macam sekarang ni tuan-tuan nampak saya tak nampak tuan-tuan dan puan-puan Okey, dan kemudian dari segi tingkah laku, maknanya kita portraykan dari segi action kita. Sama ada kita buat orang kata apa, bersungguh-sungguh ke, ataupun kita marah ke, kita tendang, kita tumbuk kan. So semua-semua tu dipengaruhi oleh mental yang sihat. Okey, kemudian dari segi sosial yang sihat. Macam saya cakap tadi, fizikal dengan mental dia lebih kepada individu, orang itu, person. Okey, tapi bila kita cakap pasal sihat sosial, dia berkait dengan mereka yang mampu berinteraksi dengan manusia secara positif. Maksudnya dia ada connection. Okay, sebab kita kena faham walaupun kita human being, we are also social being. Okay, apa bila kita kata social being, meaning kita perlukan orang lain dalam hidup kita. Kita perlukan manusia lain dalam hidup kita. Kita perlukan makhluk lain dalam hidup kita. Mungkinlah ada orang dia kata saya tak mampu nak berjumpa dengan orang. But it's okay. You boleh gunakan makhluk Allah yang lain. Bukan sahaja manusia yang wujud dalam dunia ni. Tapi bukanlah maksudnya saya suruh lepas ni pergi berhubung dengan jin ke apa benda. No. Kita ada tumbuh-tumbuhan, kita ada binatang-binatang yang boleh dibela, yang menjadi peneman kita kan, yang kita boleh berinteraksi untuk menambah dos kita. Dos yang saya akan cerita nanti Okay. So tapi of course lah manusia kita memang perlukan orang lain. Kalau kita tengok dari segi bila kita mati nanti, okay, kita tak tahu kita mati bila kan. Adakah kalau kita tahu senang kan, kita boleh gali kubur siap-siap supaya tak perlukan orang kan. Aku nak mati, berebut jatuh dalam lubang. Tapi still juga perlukan orang lain nak kambus kita kan. So maksudnya dekat sini, kita masih perlukan manusia lain. Apatah lagi, kita wujud dekat atas dunia ni dengan pertolongan, dengan izin Allah dan kerana ibu kita yang melahirkan. Mana ada manusia di dunia ini yang lahir tanpa ada ibu? Impossible. Mesti ada ibu, mesti ada punca kuasa tu Okay. Dan kemudian dari segi sosial, mereka boleh hidup, belajar dan bekerja dengan orang lain. So, maksud dekat sini, kalau kita sihat sosialnya, kita boleh ada rasa nak hidup. Okay, kita tahu bangun pagi setiap hari apa kita nak buat. Kita nak pergi mana, kita nak makan apa, kita nak pakai apa, kita nak buat apa. So kita ada something yang kita boleh fikir, okay, sebab kita nak hidup. Okay, kemudian kita boleh belajar. Walaupun lah ada orang kata, oh saya homeschooling. Homeschooling pun kita perlukan orang lain untuk mengajar kita. Okay, kita tak boleh belajar tanpa ada guru. Itu adab belajar. Walaupun kita kata, oh saya boleh belajar online. Memang belajar online tetapi kita mesti mendengar orang lain yang mengajar kita. Meaning, kita masih memerlukan orang. Okay? Maknanya makhluk sosial ataupun kita ni, social being ni sebenarnya, kita memang masih lagi perlukan orang. Dan kita boleh bekerja dengan orang lain. Bukan bekerja saja, hidup dengan orang lain. Okay? Maksudnya, di dalam pejabat, tak kisahlah ada orang kata, oh saya tak kerja makan gaji. Saya kerja sendiri. Kita kerja sendiri pun, kita masih perlukan orang lain. Okey, apatah lagi kalau kita involve dengan bisnes, kan kita perlukan orang lain untuk membeli produk kita. Kita perlukan orang lain untuk support, untuk bagi kita keuntungan. Okey, dan apatah lagi kalau kita bekerja di pejabat, okey, kalau macam di UMPSA, kita ada banyak PTJ. Bekerja bukan maksudnya kita mesti bekerja dalam kelompok kita sahaja. Bukan okey, kalau dekat dekat jabatan A sahaja. Sebab tendensi kita untuk berubah, tendensi kita untuk berpindah tu ada. Jadi kita perlu menghargai dan juga kita perlu meluaskan silaturahim kita untuk menjadikan kita orang yang sihat. Okey, dan yang terakhir, sosial ini juga boleh menyumbang kepada masyarakat.
Yang ini yang selalu saya tekankan lah sebab saya sebelum ni saya banyak fokus kepada pelajar. Cuma sekarang ni saya dah kena balancekan lah. Saya kena juga banyak support kepada staff. Walaupun sebenarnya sebelum ni saya memang ada terima client staff. Tapi taklah ramai. So maknanya lepas ni bolehlah especially staff-staff di UMPSA selain daripada Puan Atika di Pusat Sejahtera, anda juga boleh menghubungi saya ataupun kaunselor-kaunselor lain kaunselor kami yang lain untuk mendapatkan pertolongan. Maksudnya nak berkongsi. Next Madi. Alright. So kita tengok dari segi definisi kesihatan mental juga. Tadi kita dah cakap pasal sihat. So kesihatan mental WHO tahun 2008 dia kata orang yang kesihatan mental ni adalah satu keadaan di mana individu menyedari kebolehan diri sendiri dan dapat mengendali tekanan hidup normal dengan baik, mampu bekerja secara produktif dan mampu menyumbang kepada masyarakat. Nampak tak? Dia sama macam yang tadi juga. Dia bercakap tentang individu itu sendiri, kita kenal tak diri kita. Apatah lagi kita yang mungkin dah bekerja, logically orang yang dah masuk ke dalam sektor pekerjaan, umur mereka mesti dah lebih daripada 18 tahun. Kalau tidak dia jadi dia melanggar akta buruh lah kan. Jadi kalau ikutkan logiknya sebagai seorang manusia yang sudah matang, kita patut kenal diri kita. Kita patut tahu kebolehan diri kita. Maksudnya apa kita punya strength, apa kita punya kemampuan. Setiap orang ni Allah dah jadikan manusia ini semua mesti ada benda yang dia boleh buat, yang orang lain tak boleh buat. Tapi kita kena faham, mungkin kita boleh contoh saya boleh bakar kek, tapi mungkin saya hanya sekadar bakar kek pakai tepung mixture tu kan, premix tu. Tapi tak apa, maksudnya saya masih lagi boleh bakar kek. Itu satu kebolehan. Kita raikan dia. Kemudian dapat kendalikan tekanan normal hidup. So kat sinilah selalu sangat orang tanya, bila macam saya kan, bila orang tahu saya kaunselor, dia akan cakap, macam mana nak kontrol stres? Saya hanya mampu senyum sebab saya kata kaunselor pun juga stres. Sebab kaunselor ni manusia. Saya manusia tapi bila kita boleh kawal stres kita dengan baik, normal stres. Normal stres ni maknanya tekanan biasa. Stres biasa, stres hari-hari kan. Stres baju tak gosok lagi, stres rumah tak kemas lagi. Tapi kita boleh kawal dia. Dan mampu bekerja secara produktif. Bila kita kata mampu bekerja secara produktif, kalau as a student mampu belajar. So that's why kita jangan risau kalau di kalangan kawan-kawan sekerja kita ataupun pelajar-pelajar kita telah being diagnosed ada penyakit mental, tetapi kerana mereka boleh belajar dan boleh bekerja, kita kena terima. Sebab insya-Allah mereka yang mendapatkan pertolongan awal, makan ubat consistently, mereka sebenarnya boleh bekerja macam biasa. Boleh produktif macam biasa. Dan akhirnya mampu menyumbang kepada masyarakat. Sebab tu sumbangan kepada masyarakat ini, konteks dia sangat besar. Kita jangan hanya melihat menyumbang ini mesti dengan duit. Saya bukannya pegawai ataupun saya bukan orang kaya. No. Sumbang means apa yang kita ada, apa yang kita mampu. Kalau kita tak mampu dari segi duit, harta, mungkin kita boleh sumbang dalam bentuk fizikal. Sumbang dalam bentuk fizikal ni pun banyak. Sama ada kita sumbang bermusim, contohnya bila ada musim terkujuh, selepas banjir, pasca banjir, kita offer untuk jadi volunteers. Sumbang juga mungkin dalam bentuk, kita ada kenduri, kita tolong masak. Biarpun jangan cakap, saya tak pandai masak, sebab tu saya tak pergi rumah orang tu tolong. Tak apa, kalau tak pandai masak, kita tolong kupas bawang. Kita tolong meramaikan dan memudah cara orang, itu juga adalah satu sumbangan. So maknanya dalam hidup kita ni, bila kita ada rasa untuk menyumbang, apatah lagi yang paling simple, yang paling mudah adalah senyum.
So sekarang ni sambil tuan-tuan dan puan-puan dengar saya berceloteh pagi-pagi ni kan, cubalah kita senyum. Okay. Sebab senyum ni benda sumbangan yang kita boleh buat hari-hari dan dia tak perlukan tenaga yang banyak, tapi dia punya, orang kata apa, dia punya kelebihan dia memang banyak. Okay. Apatah lagi sebab bila kita senyum, kita akan perasan pipi kita ni naik kan. Okay. So sebenarnya dia akan menunjukkan yang kita ni awet muda. Okay. So dari segi kesihatan mental juga merujuk kepada cara berfikir, cara individu berfikir, merasa dan bertindak. Yang ni yang sama yang saya cakap tadi. Kalau dari segi mental, okay, dia mesti berkait dengan fikiran kita. Apa yang kita fikir, okay, dan kemudian dia akan berkait dengan apa yang kita rasa. Okay, ada orang kata rasa tu kat mana? Tapi dia sebenarnya dia datang daripada apa yang dalam ni lah, which is dia sangat subjektif untuk diterangkan. Okay, and then bertindak. Perilaku kita, tingkah laku kita. Okay, itu according to Nolia Lasemang. Okay, and then individu yang mempunyai tahap kesihatan mental yang baik cenderung untuk rasa gembira dengan kehidupan mereka. Ini sangat bertepatan dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu jom tambah dos untuk menjaga mental kita. Okey, orang yang mentalnya baik, okey, dia sentiasa melihat happiness. Walaupun mungkin happiness itu tak banyak. Okey, mungkin happiness ini juga dia very subjektif. Ada orang dia tak happy bila dia tahu anak dia tak dapat 8A. Tapi ada orang anak dia dapat lulus pun dia sangat bersyukur dan dia rasa sangat happy. Sebab itu dia sangat subjektif. Ada orang happy, okay, bila kerajaan umum kita dapat 2,000 bonus untuk penjawat awam. Okay, so duit dah habis ke belum? Kan? Persoalan saya. Okay, kemudian tapi ada orang walaupun dia mungkin bukan penjawat awam, tapi dia bersyukur, dia happy sebab sekurang-kurangnya untuk persediaan anak-anak dia, persekolah, raya dan sebagainya dah tersedia. Maksudnya dia dah merancang awal. Jadi very subjektif, okay? Very subjektif untuk kita menilai dari segi rasa gembira. Okay, next. Madi, okay. So kita boleh simpulkan daripada definisi yang disebut oleh WHO tahun 2008 itu, bahawa orang yang kesihatan mental ini dia merujuk kepada 4 perkara ini. Okey, orang yang mampu mencapai potensi diri. Potensi diri ini sangat subjektif juga. Okey, janganlah kata oh saya ni biasa je, saya kerani je, saya tahu ini je. Tuan-tuan dan puan-puan kena faham, dalam satu organisasi kita ni sebenarnya simbiosis, kita saling memerlukan antara satu sama lain. Kalau tak ada supporting staff, macam mana kami yang di barisan pentadbir boleh bekerja, sebab kita perlu dibantu oleh mereka-mereka yang pakar dan mahir dalam bidang masing-masing. Okey, sebab tu kita perlu mencapai potensi diri. Potensi diri ini kita boleh capai sama ada, okey, kita belajar, membaca, okey, ataupun pergi kursus-kursus yang boleh menajamkan skill kita. Okey, kemudian kita boleh menangani stres kehidupan. Hidup ni keras. Selalu orang cakap gitu kan, hidup ni keras. Okey, tapi kenapa kita kata hidup keras? Sebab bila kita terlalu berfokuskan kepada dunia semata-mata, kita akan melihat betapa kadang-kadang ketidakadilan dalam hidup kan. Tetapi bila kita melihat secara keseluruhan, okey, kadang-kadang kita akan ada rasa bersyukur dengan apa yang kita ada, apatah lagi kita melihat kelebihan ataupun melihat kepada perbandingan kepada orang lain yang lebih lemah, yang lebih orang kata apa, tidak bernasib baik berbanding dengan kita. Bukanlah maksudnya kita nak menjatuhkan mereka, no, tapi kita nak terbitkan rasa syukur. Okay, and then boleh bekerja ataupun belajar secara produktif dan boleh menyumbang kepada masyarakat. Ingat menyumbang ini bukanlah maksudnya paling simple macam jadi senyum kan. Apatah lagi kadang-kadang kita bercakap kata-kata yang baik. Okey, maknanya kita mendoakan, kita
kita, apatah lagi kalau kita doa tanpa diketahui oleh orang yang kita doakan itu. Itu yang subhanallah memang sangat bagus untuk kita amalkan untuk menjaga dos kita yang saya akan sebut nantilah. Okay, next. Okay, so bila kita sebut pasal kesihatan mental, kita akan melihat pendekatan holistik di mana kita memerlukan 4 punca Yang pertama dari segi kognitif dan juga intelektual. Iaitu kognitif ni melibatkan kita punya pemikiran lah. Okay. Kemudian dia melibatkan juga dari segi emosi. Emosi itu adalah berkaitan dengan perasaan kita. Okay. Mood kita. Selalu orang kata tak ada mood kan. Sebenarnya mood tu kita boleh cari dan kita boleh tambah. Dengan cara apa nanti saya akan cerita lebih detail lah. Tapi ni saya bagi bunga-bunga dulu. Okay, and then yang ketiga dari segi fizikal kita. Fizikal dan tingkah laku. Okay, dan yang terakhir kita tak boleh menafikan keperluan dari segi spirituality. Saya tidak terus kepada agama Islam sahaja sebab kita bercakap ni secara masyarakat majmuk dan saya percaya setiap agama di dunia ini sebenarnya tidak ada agama yang bercerita tentang keburukan. Okey, semua agama mengajar dia punya penganut untuk cara-cara baik yang kita boleh lakukan dalam hidup. Jadi kat sini kita tak boleh menafikan apa sahaja yang kita buat, kita kena juga menyumbang kepada religiosity dan juga spirituality. Maknanya kerohanian kita. Kita selalu makan fizikal, okay, makan itu, makan ini, segala tempat makan kita cuba kan. Tu saya lah kan. Okay. Jadi kita juga kena menambah dari segi spirituality kita. Tak kisahlah mengikut agama masing-masing. Okay. Dan kemudian dalam masa yang sama, kita kena faham bahawa bila empat faktor ini sebenarnya menyumbang, dia akan menyebabkan kehidupan kita ini menjadi sangat holistik. Maksudnya dia seimbang. Okay. So next kita pergi kepada apa itu penyakit. Kita tengok buka dulu next Madi. Saya minta maaf sebenarnya kepada yang baru masuk dan sebagainya. Saya punya Microsoft Teams ada masalah Saya tak tahu kenapa, so saya terpaksa pakai phone, jadi saya minta rakan urusan kita lah untuk control slide. Jadi memang kalau tengah tadi next tu saya minta maaf awal lah Okay, so kita nak tengok dari segi kefungsian. Orang yang sihat mentally, okay, physically, kita boleh berfungsi dengan baik. Okay, so kita cuba analisa diri kita sebentar. Okay, status kita ataupun kedudukan kita sebagai hamba Allah, macam mana kita punya kefungsian, macam mana tanggungjawab kita. Apatah lagi pada akhir zaman macam ni, saya bukan ustazah tapi sebab saya nampak benda ni satu kefarduan jugalah untuk saya mengingatkan diri saya dulu dan sambil tu saya mengingatkan orang lain. Dan mudah-mudahan dia menjadi saham pahala untuk saya lah insyaAllah. Okay, so kita tengok dari segi kefungsian kita sebagai hamba Allah. Okay, sebagai makhluk. Sebab kita bukan yang power kita ni makhluk, hamba. Okay, jadi macam mana kefungsian kita? Hari-hari kita. Adakah kita melazimi dengan solat-solat? Apatah lagi memang kita tahu sebagai orang Islam, especially kita ada rukun Islam, kita ada rukun iman kan. So macam mana dari segi kefungsian kita sebagai seorang anak? Untuk mereka yang masih ada ibu dan ayah, macam saya alhamdulillah masih ada ibu dan ayah. Okey, mungkin tanggungjawab ataupun orang kata tu lebih sikit sebab mereka masih ada dan kita berpeluang untuk generate lebih banyak lagi pahala ataupun kita boleh orang kata berkongsi kebahagiaan dengan mereka. Tapi bukan maksud kalau mak ayah dah tak ada, kita tak boleh berkongsi. Kita mungkin cara yang berbeza. Okey, mungkin kita boleh infakkan harta kita dengan niat kepada mereka yang dah pergi. Kan, itu juga sebenarnya boleh menambah dos kita. Okey, kemudian mungkin status kita sebagai isteri ataupun suami bagi yang dah berkahwin. Macam mana kefungsian kita?
Okey, sebab lama kelamaan pada hari ini kita tengok kalau dulu tahun 80-an majoriti ibu-ibu tidak bekerja. Okey, ibu-ibu sebagai induk di rumah menguruskan rumah tangga, menguruskan anak, bapa sebagai breadwinner keluar bekerja. Okey, so ibulah yang akan monitor everything dan dia berada dalam rumah. Sebab tu kita panggil dia domestic engineer. Tapi zaman sekarang, kita suami isteri kedua-dua kita ni bekerja. So kita banyak masa di luar dan kemudian kita telah kurang masa di rumah. Dan bila kita balik rumah, kita dah ada kepenatan, kita dah fatigue. Okey, jadi kadang-kadang kefungsian kita tu macam mana? Mungkin ada orang dia subkan kepada kedai mamak kan. Mungkin dia sub kepada kedai-kedai di sekitar. Kan. Jadi bukan kata tak boleh, tetapi kadang-kadang kita cuba at least kita goreng telur, kita goreng nasi, benda-benda simple supaya kefungsian kita itu maknanya anak, isteri, suami kita, keluarga kita dapat juga merasa makan air tangan kita. Okey. Kemudian kefungsian kita sebagai seorang bapa, sebagai isteri, sebagai ibu. Okey. Untuk mereka yang ada anak lah. Okey. Tapi bukan maksud yang belum ada rezeki, anda tak boleh menjalankan kefungsian ini. Mungkin anda punya kefungsian sebagai ibu saudara dan juga bapa saudara. Sebab kita juga still ada apa orang kata anak-anak buah yang mungkin kita perlu ambil tanggungjawab. Okey, sebab mungkin adik-beradik kita tu tak mampu, so kita berkemampuan, kita boleh bantu, kita boleh support. Dan dia menunjukkan kefungsian. Bila kita berfungsi, menunjukkan bahawa kita tahu tanggungjawab kita. Kita tahu apa yang patut kita buat. Okey, begitu juga dengan adik-beradik. Okey, tak kisahlah adik-beradik berapa orang pun, okey, apatah lagi especially untuk mereka yang berjantina lelaki, kita kena faham tentang hukum. Selalu orang kadang-kadang dia tak nak mengikut faraid, dia kata faraid tu tak adil. Tapi sebenarnya itu adalah hukum Tuhan. Okey, dan kenapa faraid itu dilebihkan lelaki, bukan maksudnya untunglah orang lelaki dapat lebih. Dia datang dengan tanggungjawab. Yang ini yang selalu kita lupa. Kita hanya melihat jumlah yang kita dapat, tapi kita lupa tentang amanah yang diberi. Okey? Dan juga kita punya kefungsian sebagai seorang pekerja. Tak kisahlah kita bekerja ni berapa banyak lapis ke atas kita. Okey, kita ada ketua, kita ada penyelia, lepas tu kita ada ketua, lepas tu kita ada pegawai, pengurus, bla bla bla, banyak level-level dia kan. Tapi tetap juga adakah kita sebagai seorang individu pekerja, kita menunai ataupun melunaskan tanggungjawab kita. Kita jaga tak dari segi kita punya integriti. Benda-benda macam ni yang kadang-kadang kita terlepas pandang, tapi sebenarnya dia boleh menjejaskan kefungsian kita. Sebab itu kita kena alert juga dari segi rakan-rakan. Okey? Lepas tu dari segi kefungsian sebagai seorang kawan. Okey, kefungsian sebagai seorang kawan, di mana kalau dari segi kawan ni maksudnya kita cakna tak? Kita cakna tak dengan kawan-kawan kita? Kawan kita tak datang kerja berapa hari, kenapa dia tak datang kan? Kita cuba contact dia kan? Ataupun kita tengok kawan-kawan kita ni mungkin kita tahu, kita dapat khabar tentang dia baru saja kehilangan, kematian dan sebagainya kan. So kita ambil maklum dan kita cuba bantu. Okey. Dan kemudian dari segi of course lah ini mungkin kalau yang dah generasi, yang dah ada bercucu dan sebagainya kan maknanya tanggungjawab kita. So semua ni kefungsian ini sebenarnya bila kita boleh berfungsi, kita mampu untuk orang kata bertanggungjawab dengan amanah yang diberi, dia juga boleh menambah ataupun menyihatkan mental kita dan fizikal kita juga. Okay, next. Tak dapat tidak sebenarnya. Madi next. Okay, kita juga kena faham tentang sakit mental. Selalu orang salah faham. Orang kata ni mental lah, orang ni mental lah. Okay, sebab tu kita kena faham kesihatan mental yang saya cerita tadi dengan penyakit mental, dia berkait tetapi dia bukan sama. Okey? Kesihatan mental semua orang, termasuk saya, kita perlu cakna. Kita perlu faham tentang mental yang sihat. Okey, tapi bila kita sebut sakit mental, kita faham ini merujuk kepada pakar.
Ia merujuk kepada orang yang melibatkan kesihatan. Okay, next Madi. Alright. So apa dia mental illness ataupun apa dia penyakit mental? Mental illness is any disease or condition that influences the way a person think, feel, behave and or relates to others and to his or her surrounding. So maksudnya kita kena faham kat sini, penyakit mental, penyakit atau keadaan yang mempengaruhi seseorang itu berfikir, beremosi, kan, bertindak dan berinteraksi dengan orang lain dan persekitaran yang boleh membawa kepada kesan negatif. Okey, so bila kita tengok kat sini, penyakit. Okey, sebab itu kita janganlah melihat mereka yang telah didiagnose sebagai gila. Okey, saya faham. Mungkin mereka yang belum ada ilmu yang cukup, dia label dan saya sangat takut sebenarnya bila tahu kena rujuk ke psikiatri. Tapi saya selalu cakap dengan klien saya, bila rujukan dibuat, kita perlu diagnose dulu. Doktor akan diagnose. Okay, maksudnya jangan takut kalaulah anda diminta isi das. Ni selalu kan orang kadang-kadang takutlah nak isi das, nanti kalau tinggi nanti habislah aku. No. Das ataupun depression, anxiety and stress scale itu adalah screening. Screening ni maksudnya kita nak kesan dulu. Okay, kita nak kesan. Kita nak tengok keadaan tuan-tuan dan puan-puan 2 minggu ke belakang. Ada tak berlaku gejala-gejala ini dalam kehidupan? Okey, dan sekiranya skor anda tinggi, kita akan panggil sama ada counselors di klinik kesihatan ataupun counselors di organisasi, kan, kita akan panggil untuk kita orang kata apa? Analisa. Okey, dan kadang-kadang kalau macam saya sendiri, saya akan buat juga ujian-ujian lain untuk tengok dari segi konsistensi tuan-tuan dan perempuan dengan keadaan itu. Okey, maksudnya kalau kata scoring untuk anxiety tu tinggi, okey, kami akan minta buat ujian lain untuk kita tengok skor yang didapat tu tinggi lagi ataupun dah menurun. Okey, kadang-kadang ada setengah-setengah klien saya menurun. So bila kita tanya, oh okey, masa saya jawab itu keadaan saya macam ni. Sekarang saya nampak keadaan saya dah makin okey. So maksudnya tak perlulah kita rujuk kepada psikiatri. Itu kena faham. Okey, jangan takut bila kita diminta untuk jawab das, kita takut nanti kantoi lah aku. No, tak ada perlu nak rasa malu, tapi kita kena admit kita yang tahu kita okey ke tak okey. Kita yang tahu sebab kita yang duduk dengan diri kita. Saya dah duduk dengan umur saya sekarang ni dah 40 lebih, kan. So sepatutnya saya lebih faham, saya lebih perasan kenapa aku tak macam dulu. Selalulah persoalan tu yang kita akan utarakan. Okay, next. Dah setengah jam tapi tak sampai lagi dosnya. Alright, so kita boleh katakan rumusan penyakit mental ini mereka yang berfikir kurang waras ataupun kurang rasional. Okay, yang melibatkan penyakit-penyakit mental lah seperti depression, schizophrenia, bipolar, obsessive compulsive, okay, eating disorder dan sebagainya. Okay, dalam masa yang sama juga orang yang ada penyakit mental ini selalu emosinya negatif. Selalu emosinya emosi-emosi yang tak okey lah. Kan? Kita ada emosi yang baik. Tapi jangan terkejut kalau tengok kat sini kenapa gembira tu negatif. Sedangkan kita tahu sepatutnya gembira tu mesti positif. Okey. Kalau dalam bipolar, okey, bipolar ada 2 type. Okey, dalam salah satu type ni, type 1 kot, okey. Dia ada berlebihan. Masalah kita ni, kita kena happy. Tapi jangan berlebihan. Okey, bila masuk berlebihan ni maksudnya orang yang ada bipolar ini, dia mungkin menjadi terlebih. Terlebih ni maksudnya bercakap tak berhenti, tak tidur 2-3 hari, kan. Lepas tu orang kata cakap merapu-rapu. Hormon yang positif. Dia happy. Tapi happy dia tak terkawal, tak boleh dibendung. Jadi sebab tu dia jadi negatif. Okey? Begitu juga dari segi benci, takut, marah, sedih. Yang tu kita well known lah. Dia banyak relate kepada emosi yang negatif. Okey, kemudian tindakan. Tindakan yang negatif. Tindakan negatif ini bukan maksudnya dia kena serang orang.
Okey, dia juga merangkumi mencederakan diri. Okey, ada setengah-setengah penyakit dia tak kisah pada orang, tapi dia kisah pada diri dia, dia menyakiti diri dia. Sebab tu kita tengok kita banyak jumpa kes self harm. Okey, dan yang paling menakutkan sekarang ni self harm ini bukan kalau dulu-dulu kita banyak lihat self harm ini di kalangan pelajar di universiti ataupun orang kata apa awal dewasa kan. Tapi sekarang ini self harm ini seumur darjah 1 pun dah tahu, dah boleh buat dah self harm. Maknanya tindakan mencederakan diri. Okey, di mana bagi mereka mencederakan diri ini bukan niat nak mati, tapi niat untuk ekspresi apa emosi yang ada yang tak boleh ditunjukkan. Okey, dan orang yang ada penyakit mental ini juga dia akan berinteraksi secara negatif dengan persekitaran. Apa saja dalam lingkungan ini dia tak melihat pun sesuatu yang baik. Semua yang dilihat adalah masalah. Okey, jadi menyebabkan seseorang itu dia boleh dapat penyakit. Okey, sebab bila kita ada kata perasaan yang tak okey kan yang negatif ni, kita susah nak tengok apa saja yang berlaku pada orang lain termasuk diri kita sebagai sesuatu yang perlu disyukurkan. Jadi kat situlah sebenarnya boleh menambah ataupun kita punya tendensi untuk dapat penyakit mental ini lebih besar. Dan kena ingat, sekiranya kita perasan perbezaan ataupun ketaranya kita punya orang kata apa? Kita punya emosi kita berlebihan ataupun kenapa aku tak macam dulu kadang sebab ini sebenarnya selalu kita ni banyak mengharapkan orang lain untuk bercakap dengan kita. Tapi kadang-kadang kita juga perlu bercakap pada diri sendiri. Cuma ada setengah-setengah penyakit mental, dia banyak bercakap pada diri dia sendiri dan dia kurang bercakap dengan orang lain. Apatah lagi, bila dia bercakap dengan diri dia sendiri, dia banyak bercakap kata-kata yang negatif, kata-kata yang tidak menggalakkan diri dia. So daripada situ sebenarnya dia boleh mencambahkan orang kata apa, tendensi untuk dapat penyakit mental tu tinggi. At the end, ada setengah orang bila dia nampak perubahan negatif itu, tapi dia denial. Okay, denial ni maksudnya dia menafikan, taklah aku okey, taklah, biasa je tu, normal je tu. Dan benda tu dia simpan. Sebab tu, kalau you perasan sesuatu yang tak okey tentang diri you, carilah professional person seperti kaunselor, okey, seperti doktor ataupun orang-orang yang memang dia ada lesen. Macam kami ada lesen. Okey, lesen itu yang menjaga etika kami supaya kita tak melanggari lah dari segi kita punya profesionalisme. Okey, kemudian dalam masa yang sama juga yang saya nak ceritanya, bila kita in denial dan kita tak dapatkan bantuan, at the end, penyakit itu menjadi lebih kronik. Dan penyakit ni bukan sahaja merujuk kepada penyakit mental, penyakit fizikal juga. Okey, bila kita in denial, taklah aku tak sakit itulah dah apa kan. So bila kita mendapatkan bantuan perkhidmatan kesihatan ni, tengok-tengok dia dah jadi lebih kritikal, lebih kronik dan dia ambil masa yang lambat untuk sembuh. Berbanding dengan kalau kita dapatkan perkhidmatan tu lebih awal. Okey, so next slide. Sebelum saya masuk pasal dos, saya juga suka nak bercakap tentang lelaki dan kesihatan mental. Okey. Saya selalu tanya dengan student, kalau dengan student lah, saya selalu banyak dengan student kan. Saya kata kenapa dari segi kalau kita tengok graf ni, yang biru tu lelaki, yang merah ataupun pink tu wanita. Kenapa lelaki banyak dekat tempat-tempat biru tu? Yang tinggi biru-biru dia. Kalau kita tengok kat sini, dia punya biru dia tu adalah lebih kepada keganasan, alkohol, bunuh diri, dadah. Okey, so kalau kita tengok kebanyakannya dia kepada orang. Okey, ataupun maksudnya yang lebih kepada physically berbanding dengan kemurungan. Major tadi, kecelaruan.
Sebab perempuan kita tengok dari segi biologi kita belajar perempuan kita ada 2 hormon yang memang orang kata apa sangat aktif dalam badan kita berbanding dengan lelaki dia ada 1 hormon. Okey, kat situ kita tengok juga lelaki ni memang sifat dia Allah jadikan dia ni seorang yang sangat susah untuk ekspreskan emosi dia. Dia sangat susah. Okey, tapi bukan maksudnya tak boleh. Dia boleh. Tapi dia sangat susah sebab dia kuat kepada mentally ataupun pemikiran dia tu lebih kuat berbanding dengan perempuan. Perempuan banyak dekat sini. Dekat sini sebenarnya saya nak cerita sikit lah. So semua buat tangan macam ni. Okey. Kita tak pakai setongan pula. Okey. Tangan macam ni. Okey. Ibaratkan okey, ibu jari kita ni adalah emosi dan kita letakkan dia di tengah. Okey, saya tak nampak tuan-tuan dan puan-puan buat ke tidak tapi boleh cuba buat nak faham Okey, ini kita panggil sebagai model tangan dan otak. So ini emosi kita, ibu jari kita ni emosi kita letakkan di tangan, di tengah, okey, di tengah tapak tangan dan kemudian jari-jari yang lain ini sebagai pemikiran. So kita faham dekat sini, inilah lebih kurang macam mana kita punya kedudukan otak. Okey, kedudukan otak. Nampak tak? Okey, kedudukan otak. So, bila emosi kita berada di dalam dan kemudian pemikiran ini menutupi kita punya emosi, kita akan boleh berfikir dengan lebih rasional. Tapi, ada satu masa atau ada satu ketika, dia akan hijack. Maksudnya emosi ni, dia terlepas daripada pemikiran kita, jari-jari kita ini. Dan dia menyebabkan emosi kita ni akan mendahului kita punya akal. Dia mendahului kita punya pemikiran. Dekat sinilah yang kadang-kadang keterlaluan emosi itu dirembeskan ataupun ditunjukkan. Okey? Sebab tu kalau macam wanita pula, saya selalu cakap dengan klien saya, wanita dia ada banyak fasa dalam kehidupan dia yang memang melibatkan hormon. Okay, every month memang ada cycle yang hormon dia ups and down. Especially mereka-mereka yang remaja lah. Kalau remaja purba macam saya ni, biasanya hormon dia pun akan mencabar sebab kita dah masuk kepada premenopause. Ni ilmiah kita bercerita ni secara ilmiah Tapi kalau untuk remaja yang awal remaja yang baru kata dapat period, dia ada haywire juga sebab hormon dia tengah cuba nak adapt dengan diri dia. Okay. So maksudnya dari segi kalau kita tengok teori otak dan tangan ni tadi, kan, teori tangan dan otak. Okay, otak dan tangan samalah. Okay, so ini adalah kita punya emosi, ini kita punya pemikiran. Kalau kita boleh jaga yang macam ni, insya-Allah pemikiran kita akan lebih okey. Okey, sebab emosi kita tersorok. Tapi kalau di hijack, emosi terkeluar dan inilah yang boleh mempengaruhi pemikiran kita dan akhirnya kita boleh bertindak melulu ataupun bertindak dalam kurang waras. Okey. So lelaki juga kita faham mereka lebih suka pendam dan suka didiagnosis sebab dia ada mental yang kuat dan dia menjaga image dia. Ego state dia as a lelaki, masculine dia tu. Okey. Sebab tu orang kata lelaki, budak lelaki tak boleh nangis. Selalu kadang-kadang orang kan cik-cik, awak lelaki, kenapa nangis? Sedangkan sebenarnya menangis ini adalah anugerah yang Allah bagi sebab menangis ni boleh menginsafkan. Tapi bukanlah menangis tak henti ataupun orang kata apa tak terkawal. Tu tak bolehlah juga kan. Perempuan pun sama. Tapi menangis ni adalah satu terapi. Tak salah sebenarnya untuk menangis. Dan bila kali terakhir soalan saya, bila kali terakhir anda menangis? Okey. Sebenarnya menangis sangat bagus tapi menangis keterlaluan nanti jadi macam cerita P.Ramlee kan sampai buta. Alright? Okay, next. Okay. So bila kita tahu sebelum saya masuk ni tak masuk lagi ni kan. Ada lagi 2-3 slide kot. Okay. Macam mana cara kita nak bantu diri sendiri dan kita boleh bantu orang lain yang kita rasa dia ada isu kesihatan mental. Okey, yang pertama individu itu sendiri kalau kita tahu, kita perasan, kita cakna ada something yang not good, is different dengan kehidupan kita sebelum ni. Dulu saya suka bercakap, dulu saya suka campur dengan orang. Tapi sekarang ni saya rasa malas puan.
saya suka lagi duduk rumah, saya lagi suka duduk dalam bilik, saya suka lagi memerap tidur, kan? So maksudnya itu adalah perubahan yang tak okey. Jadi kita kena terima bahawa mungkin ada something yang tak okey pada diri kita dan pergilah kita membuat pemeriksaan tahap kesihatan mental kita. Okey? So bila kita dah buat, cara dia banyak Saya pasti tuan-tuan dan puan-puan lebih cakna kalau dekat organisasi kita ada counsellors, boleh datang. Ataupun kalau malu lah nak jumpa counsellors kan, mungkin ada di kalangan dalam ni kawan-kawan saya juga kan. Yang malu nak jumpa counsellors, boleh pergi dapatkan perkhidmatan di luar, di klinik-klinik kesihatan. KKM memang kita ada pegawai psikologi yang bertugas. Boleh melalui mereka, untuk kita buat saringan. Dan kemudian sekiranya perlu, kita akan rujuk kepada doktor ataupun sekretari. Proses dia tu bukannya macam tu je. Dia ada flow-flow dia. Okey. Dan kemudian bila kita dah refer kepada sekretari dan telah didiagnose, kalau tak diagnose, doktor kata, oh you ni tak perlu, you ni masih dalam bukan apa orang kata bukan major lah, mungkin minor ataupun moderate ke kan. Biasanya doktor kata mungkin lebih pada psikoterapi. So biasanya dia akan rujuk balik kepada kaunselor ataupun dia rujuk kepada clinical psychologist untuk bantu. Maknanya tak ada perlu ubat lah. Kemudian bila dah didiagnose, kita kena cari, nak tak nak, kita kena cari seseorang untuk maklum tentang keadaan penyakit kita. Dan kita dapatkan sokongan mereka. Tak boleh kalau kita telah didiagnose, kita diam sorang-sorang. Tak boleh, bahaya. Sebab bila kita ada orang yang tahu keadaan diri kita dan bila kita tak mereka yang maklum ni, dia boleh buat tindakan. Dia tahu nak rujuk kepada siapa dan kenapa berlaku begitu. Sebab tu perlunya ada seseorang, tak kisahlah kalau rasa macam tak naklah family tahu. Cari kawan baik. Kalau tak nak kawan baik, cari jiran. So tak kisahlah sesiapa saja yang anda percayai, tapi mereka perlu maklum tentang keadaan diri anda. Dan kemudian sekiranya anda telah didiagnose dan dapatkan rawatan, tolong ikut appointment yang diberi itu, ubat yang diberi itu. Dan kemudian of course, kalau anda nak bergantung kepada sekretaris, impossible sebab doktor dia perlu melayan terlalu ramai pesakit. Jadi kadang-kadang kita akan cadangkan dapatkan psikoterapi dengan profesional yang lain ataupun psikologis ke, counselors ke kan, untuk menyokong anda. Untuk orang kata bila anda buntu, anda ada someone, ada tempat untuk anda bercerita, lebih selamat. Lebih selamat ni sebab ia more on confidential. Tapi kita ada informed consent lah. Bila kita nak reveal, mesti dapat persetujuan anda. Dan akhir sekali, kita kena kekalkan kesembuhan. Kita kena berharap bahawa sakit ini Allah yang beri, Allah juga yang akan sembuh. Tak ada manusia. Kalau saya tanya siapa-siapa, termasuk diri saya sendiri pun, saya nak sakit tak? Saya tak nak. Sebab kita tahu sakit tu sakit kan. Tapi kita faham bahawa bila sakit tu Allah uji kita, dan Allah uji kita mungkin tandanya bukan Allah benci, tapi Allah rindu. Jadi kita kena mohon pada Allah, kita mohon pada Tuhan masing-masing, agama masing-masing, kita mintakan kesembuhan. Next laju sikit. Ayat-ayat Quran juga ada bercerita tentang keadaan sakit mental ni sendiri. Dah pukul 11, ada sejam lagi. Next. Kenapa kita tak perlu takut untuk cerita tentang sakit mental kita? Sebab sebenarnya kalau kita sorok, ada setengah-setengah klien lah dia cakap, dia kata, puan, saya takut nak cerita kepada bos yang saya ada sakit. Dia kata kan, saya kata macam ni, you kena tengok dari segi penerimaan. Tetapi kita tak boleh menafikan bahawa bila kita been diagnosed, pihak majikan kita perlu tahu keadaan kita, sebab kadang-kadang bila kita tak okey, kita perlu dapat MC lama. Kalau doktor biasa, dia bagi MC paling lama pun 2 hari, tak salah saya, 3 hari ke macam tu lah. Tapi doktor di sekretaris je yang boleh bagi you sampai 2 minggu. So kalau 2 minggu dia tak pergi pejabat, dia kan akan menjadi bahan cerita. Kenapa lama sangat MC dia? Kan? So
you perlu at least kan kepada superior you maklum tentang keadaan you supaya dia boleh membantu proses. Tapi kita memang tak boleh menafikan tak semua orang faham. Okey, itu kita kena admit. Tak semua orang faham apa yang berlaku pada diri kita. Sebab selalu orang akan salah faham, dia kata bila orang yang ada penyakit mental ni kadang-kadang saja buat-buat. Saya sebagai orang kata, saya bukanlah bias kepada mana-mana tapi saya selalu cakap macam ni. Tak ada pun orang yang suka untuk didiagnose penyakit. Okey, yang ada penyakit. Tapi bila kita sakit, kita perlu dapatkan rawatan, kita perlukan dapatkan sokongan untuk bantu stabilkan diri kita balik. Dan tak semua orang akan judge kita. Okey? Dan kalau kita faham pun, sebenarnya bila kita berani admit yang kita sakit, tanpa sedar sebenarnya kita juga menyembuhkan diri kita. Sebab kita nak sorok lagi sakit daripada kita bercerita. Tapi ada setengah orang, dia bangga pula. Dia cerita, oh aku ada sakit mental lah semua. Itu tak okey juga sebenarnya kan. Dia mungkin yang tu tahap boleh jadi fitnah. Orang kata apa, menggunakan tiket sakit itu untuk dapat privilege. Which is tak boleh macam tu. Tapi perlu ada pihak yang tahu supaya dia boleh membantu kita. Dalam organisasi terutamanya. Label tu memang kita tak boleh nafikan. Tapi insyaAllah kita sama-sama support untuk sedarkan masyarakat. Tahun 2020, WHO kata penyakit mental ni kedua tertinggi kat dunia. 2030, which is lagi 6 tahun tak lama dah 6 tahun. Penyakit mental ni pertama di dunia. Maknanya ramai lagi orang yang akan sakit mental. So kalau pada sekarang kesedaran kita tak ada, kita tak faham, mungkin sebab keliling kita, ahli keluarga kita, diri kita tak didiagnose, kita tak faham. Dan sakit mental ni banyak. Sakit mental ni banyak. Bukanlah kita selalu dengar depression, anxiety kan. Dia ada terlalu banyak. Next. So, kat sini kita nak cakap tentang happiness. Cukuplah kita cerita pasal sakit ni, kita nak cerita pasal happiness. Kita nak cakap pasal dos yang saya janjikan tadi, di mana negara Finland telah diiktiraf sebagai negara paling bahagia. Negara paling bahagia di dunia. Kalau tengok dari segi 10 negara, kalau Google tu, 10 negara tu, tak ada satu pun negara yang lekat dekat Asia Tenggara. Semuanya negara-negara luar, negara-negara Western lah. Tak tahu kenapa mereka ni sangat happy. Tapi according to Franca Martella, dia kata punca orang Finland ni gembira sebab tidak membandingkan diri mereka dengan jiran mereka. Maksudnya, taklah jiran aku pakai Alphard, aku pakai Saga buruk. Tak apa kan? Lepas tu tidak mengabaikan manfaat alam semula jadi. Kat sini yang kita nampak bila kita menghargai kita punya alam semula jadi, kita menjaga kita punya persekitaran kita. So benda ni sebenarnya boleh meningkatkan hormon gembira kita dan tidak mengingkari kepercayaan masyarakat. Dan dikatakan orang yang tinggal orang di Denmark Denmark ni negara kedua tak saya kena alihkan sebab saya pun baca slide dekat laptop. Orang yang tinggal di Denmark memang membayar antara jumlah cukai tertinggi sehingga separuh daripada pendapatan bayar cukai. Tapi berbaloi sebab cukai yang dia bayar tu dia dapat penjagaan kesihatan percuma, pelajar universiti tak bayar yuran, kemudian dapat geran nak bantu perbelanjaan mereka belajar. Dan lepas tu anak-anak ni nak penjagaan anak semua dapat subsidi, warga emas ada pencen dan juga pembantu. So bila perkara-perkara yang positif banyak berlaku pada diri kita, barulah kita boleh menghasilkan hormon dos ni tadi, dengan banyak dan dia balance. Kalau banyak sangat pun sebenarnya hormon-hormon ni ada yang tak bagus. Bukanlah kata kena sentiasa banyak. Ada orang kata kesan juga kalau hormon-hormon tertentu ni tinggi. Next kita pergi kepada hormon yang dijanjikan. Sebenarnya bila saya fikirkan tajuk, saya kata kalau saya cakap mari mengenal hormon. So dia macam tak catchy kan. So saya fikirlah, saya kata 4 hormon ni kalau saya susun dia nampak macam dos. So saya letakkan DOSE. Senang nak ingat.
So DOSE ni apa namanya, iaitu dopamin. Nanti tak apa, tunggu kat situ je Madi. Dopamin, O oksitoksin, S serotonin dan E endorfin. 4 hormon ni sebenarnya hormon banyak Hormon banyak dalam badan kita ni, macam-macam hormon. Hormon tu apa? Hormon tu adalah zat kimia yang dihasilkan untuk kefungsian organ tubuh badan kita. Okey, di mana hormon-hormon ni kerja dia adalah untuk reproduksi. Sebab tu kita ada hormon progesteron, estrogen kan. Lepas tu hormon pertumbuhan, thyroid kan. Untuk kita punya kekebalan, imunisasi kita, metabolism kita dan juga pola gaya hidup. Okey. So hormon yang pertama, D itu adalah dopamin. So lepas ni semua orang akan ingat, oh macam mana nak happy, okay, kita cari hormon D, hormon dose kita, DOSE ni. So hormon dopamin adalah hormon yang memotivasikan diri mencapai matlamat. Okay, so dalam hormon dopamin ini, okay, dia sebenarnya kalau kita berlebihan dopamin kita, dia boleh mengakibatkan seseorang itu mendapat halusinasi. Sebab dopamin ni dia hormon yang fokus dan bekerja keras untuk mencapai tujuan. Dia adalah hormon yang kita panggil sebagai hormon reward. Okey, hormon yang memberi kata penghargaan ke diri. So itu kalau setengah-setengah kalau kita tengok penagih dadah bila dia ambil dadah, ada setengah-setengah dadah ni dia akan merembeskan hormon dopamin ni keterlaluan. Itu sampai tahap yang dia berhalusinasi, dia jadi berani, okay? Dia boleh buat orang kata apa, kerja tak takut bahaya dan sebagainya sebab hormon tu terlalu tinggi. Sedangkan kita nak hormon dopamin ini perlu seimbang. Dia tak boleh lebih, dia tak boleh kurang. Okey, di mana hormon dopamin ini bila kita kata dia sebagai reward ataupun yang memotivasikan diri, sebab itu kita tengok dopamin ini biasanya akan kurang di kalangan mereka yang ada depression. Cuma sepaham saya lah hormon dopamin ini setakat ini dia tidak boleh kita detect melalui darah. Maksudnya kita tak boleh ambil darah, kita cek kat mak dopamin kurang ke apa, tak boleh. Tapi kita boleh tengok dari segi observation. Apa yang berlaku pada individu itu. Itu kita boleh tengok. Okay, so next. Okay, apa kelebihan hormon dopamin ini kepada manusia? Kita tengok dia akan berperanan menghasilkan isyarat di otak dan berfungsi mengatur pergerakan kita, pembelajaran kita, ingatan kita, memory kita, tidur kita, emosi kita. So hormon dopamin ini biasanya dia boleh membantu untuk kita menjadi kurang nyanyuk ataupun kita demensia kan, dan dia akan menyebabkan kita akan lebih fokus. So bila hormon dopamin kurang, kita akan rasa susah, sebab tu kita akan cepat lupa. Okey, kita akan kata sebab kita tak boleh nak fokus. Apatah lagi kita tahu perbezaan antara lelaki dengan perempuan. Perempuan ni memang Allah anugerahkan dia multi talent. Kan, dia boleh buat satu serentak. Dekat dapur sambil masak boleh basuh pinggan kan, boleh masak nasi, boleh itu, boleh ini. Tapi lelaki dia satu jalan je. Dia tak boleh buat multitasking Lepas tu dopamin juga dia boleh meningkatkan keinginan dan tenaga seksual. So maksudnya untuk mereka-mereka yang ada isu ini, dia kena cari macam mana nak meningkatkan hormon dopamin. Hormon dopamin ni juga sebenarnya dia berfungsi untuk kita berfikir, memahami, belajar dan mengingat. Apatah lagi juga dia boleh mengatasi masalah kemurungan. Okay, next. So, cara kita nak aktifkan dopamin kita ni adalah satu, kita kena ada matlamat. Kita kena ada goals. Sebab tu saya cakap dengan Puan Ju hari tu, pengurus untuk HRD ni kan di UMPSA, saya kata Ju, akak ni akan nak relatekan juga awal tahun ni sebab tapi ni dah bukan terlewat lagi lah sebab kita baru masuk tahun bulan kedua dalam tahun 2024. So kita masih ada masa untuk kita buat target untuk tahun ni. Apatah lagi sesuai juga kita akan didatangi oleh tetamu yang memang dirindui oleh semua orang, especially orang Islam.
iaitu kita akan menunggu kedatangan Ramadan. Okey, jadi kita boleh buat goals kita, matlamat kita harian, secara bulanan, secara tahunan. Kalau kita ada this kind of goals sebenarnya, contoh kita baru dapat bonus. Okey, baru minggu lepas dapat bonus. Baru berapa hari kan? Kita tahu, okey, kita dapat sekian-sekian gaji kita dengan bonus. So, kalau kita punya matlamat, maksudnya kita kata, okey, duit ni nak guna banyak ni, banyak ni, banyak ni. Kita ada kita punya goals, kita akan rasa lebih happy berbanding dengan kita biar je nak guna pakai, nak guna pakai, nak guna pakai. Tahu-tahu kosong dalam akaun kita. Jadi kat situlah dia akan menurunkan kita punya dopamin. Dia akan mengurungkan kita punya perasaan eagerness, happy tu sebab kita tak kawal. Kita tak ada orang kata apa, goals kita. Okay. And then yang kedua, cara untuk aktifkan dia adalah dengan bersukan. Healthy lifestyle. Okay. Bersukan ni sebenarnya dia bukan mesti nak kena beli peralatan, kena pergi main futsal, badminton ke apa. Kalau nak buat, silakan. Tak ada masalah. Tapi paling simple sebenarnya adalah pergerakan. Contoh, brisk walk sahaja kan. Parking jauh sikit. Saya kenal ada 2-3 orang staff UPSA yang saya kenal. Dia suka parking jauh. Saya ni parking kita kalau boleh lagi dekat dengan pejabat. Kalau boleh masuk parking depan pintu pejabat lagi bagus kan. Tapi saya perasan ada 2-3 officer dan juga staff UMPSA yang selalu parking dekat-dekat dengan saya dulu. Okay, dia suka parking jauh. Saya pernah tanya, kenapa parking belah sini, kenapa tak parking belah sana? Oh tak, saya saja je suka jalan-jalan. Which is very good sebenarnya untuk kita punya dopamine. So lepas ni, pakat-pakat lah kan target parking yang jauh kan. Tapi kadang-kadang benda ni kena tengok juga senario. Kalau waktu hujan, kenapa nak pergi parking jauh kan? So mana tengok jugalah, tengok kesesuaian. Kadang-kadang kita nak parking dekat sebab kita nak angkut barang kan. Tu reason saya lah Okay. And then, bila kita bersukan ni sebenarnya, hormon dopamin ni dia meningkat bersama dengan serotonin dan endorfin. So yang ni nanti saya akan cerita detail lah. Ketika bersukan ataupun kita bergerak aktif. Maksudnya, kalau you perasan, aktiviti ini biasanya kita sesuai buat di luar kan, tapi bukan bermakna kita tak boleh buat di dalam rumah. Okay, maknanya kita bergerak, okay, maknanya kita keluar masuk bilik, pergi dekat ruang tamu. Mana jangan duduk dalam bilik daripada pagi lepas subuh sampai hari esoknya tak keluar-keluar bilik. Itu yang dimaksudkan tentang hormon ni bila kita tak bergerak. Maknanya kita tak gunakan fizikal kita. Duduk atas katil. So memang hormon kita ni akan menurun. Okay, and then of course hormon dopamin ini kita boleh dapat dengan kita makan makanan yang kaya protein. Okay, makanan yang kaya protein sebab protein ni kita perlukan untuk kecergasan dan tenaga. Of course lah kita tahu protein ada dua kan, protein tumbuh-tumbuhan dan juga protein haiwan. Okay, so next. Dalam masa yang sama sebenarnya, bila kita nak clearkan tentang dopamin, sebab dopamin ni juga dia boleh mengatur tidur kita. Okay, dia boleh mengatur tidur kita. So, kita kena recheck kita punya sleep hygiene. Okay, mungkin untuk kita yang dah berkeluarga, mungkin sleep hygiene ni kadang-kadang kita okay. Tapi ada juga orang yang kadang-kadang tak kisah. Bilik dia tu kan segala-galanya di bilik. Makan kat bilik, tengok TV kat bilik, tidur kat bilik, buat kerja kat bilik, apa benda lah semua. Kalau macam student kan, saya selalu cakap dengan student, somehow saya kata untuk datangkan mood nak belajar, sebenarnya jangan duduk di bilik. You kena keluar. Okay? Otak kita ni, kita kena ajar dia, kita kena tipu dia kan. Kalau tidak, otak kita akan rasa bilik tu untuk tidur, bilik tu untuk makan. So that's why mood tu dia tak datang. Okay? So pastikan kita kena check kita punya sleep hygiene. Okay, selalu saya cakap sebenarnya tempoh waktu tidur ni dia sangat subjektif. Okay, selalu orang kata, oh kami kena tidur 8 jam. 8 jam itu secara 8 jam yang berkualiti. Bukan maksudnya tidur 8 jam tapi 8 jam itu kita bukan masuk dalam level sleep yang deep. Iaitu apa kata delta. Delta maksudnya level yang tidur nyenyak. Kita kadang-kadang masuk ke alpha saja. Alpha ni maknanya kita baru nak lelap.
Masa alfa ni lah sebenarnya kalau ibu-ibu ni kan nak cakap pada anak, kadang-kadang ada masa saya buat macam tu kat anak saya. Saya akan masuk bilik dia waktu saya tahu dia baru nak tidur tu kan. Mak dia dah lelap tapi dia belum betul-betul deep lagi. Saya akan cakap sesuatu pada dia. Ada masa menjadilah kan. Tapi kadang-kadang mak dia lelap dulu kan. Okay. Kadang-kadang juga bila kata pasal sleep hygiene, it's not only bila kita sebut hygiene, it's not only about kebersihan dari segi tukar cadar, suasana bilik, lampu. So semua itu adalah sleep hygiene termasuk macam mana kita punya kebergantungan dengan gadget. Okay, sebenarnya kalau betul-betul kita nak deep sleep, kita nak tidur yang bagus, untuk nak rembeskan hormon dopamin ini, kita kena elakkan at least setengah jam. Which is, saya admit, saya pun kadang-kadang tak mampu. Kan, sebab sebelum tidur tu, nak tengok phone dulu, kadang dah set alarm ke belum, takut lupa. Kan, jadi macam mana nak kata setengah jam? Kan, setengah minit pun kadang teringat kan. Tapi mungkin kita boleh cuba slowly. Okay, especially untuk orang yang memang ada problem tidur. Okay, amang tidur tadi macam saya cakap, sebenarnya kita kena faham kenapa baby banyak. Sebab baby, waktu dia tidur, otak dia tengah bekerja keras. Okay, maksudnya dia orang kata apa? Untuk pembesaran dia. Tapi untuk kita yang dah tua-tua ni, kan, tak bukan tua lah, senior kita yang dah ni, sebenarnya tidur yang berkualiti ni dia tak semestinya kena mesti 8 jam. Kadang-kadang 3 jam, 4 jam pun dah cukup. Bergantung juga waktu kita tidur. Sebab tu Islam dah ajar tidur yang paling okey adalah before 10. Tapi kita tahulah kan, nak pula kalau kat rumah kita tu ada Astro, ada Netflix, ada apa. Waktu hujung minggu pula kan, tak apalah esok tak ada apa, boleh tidur lewat, esok boleh. No, kalau betul kita nak jaga sleep hygiene, kita kena bangun dan tidur pada waktu yang sama. Which is, kalau kita boleh maintain benda tu, tak perlu pakai alarm. Badan kita auto akan bangun sebab kita dah jadikan dia sebagai rutin. Okay, next. Baru satu hormon dopamin. So ingat, dopamin dia bercakap tentang reward hormon. Okay? So bila kita cakap pasal dopamin juga, kita kena melihat kita punya matlamat, goals kita. Okay? Selalu saya cakap, goals ni jangan simpan dekat dalam pemikiran. Macam saya sendiri pun, saya akan tulis. Okay? Sebab apa? Sebab bila kita tulis, kita telah aktifkan kita punya hormon-hormon yang lain. Kita ada 5 hormon hormon lagi Allah. 5 deria. Tengok asyik kasar hormon ni kan, tersasul pula. So 5 deria. So bila kita letakkan dalam pemikiran, dia hanya ada dalam pemikiran. Tapi bila kita tulis sebenarnya kita telah aktifkan kita punya deria apa? Tangan kita menyentuh ni. Okey, lepas tu dia telah mengaktifkan deria mata kita melihat, penglihatan. Dia juga boleh mengaktifkan deria kita punya telinga bila kita bercakap kita baca tu. So semua deria kita ni activate, dia lebih masuk dan lebih lekat dalam pemikiran. Okay, next. Begitu juga kita boleh tengok apa hobi-hobi kita. Sebab hobi juga dia boleh merembeskan hormon sebab kita membuat sesuatu yang kita suka. Okey, begitu juga sebenarnya hormon dopamin ini boleh dirembeskan dengan keadaan bila kita buat sesuatu yang orang kata apa? Meraihkan hari istimewa. Next apa ni Madi? Gambar sikitlah. Okey, asyik tengok tulisan je kan. Okey. So sebenarnya bila kita boleh meraihkan hari-hari bahagia, tak kisahlah hari kelahiran ke, hari anniversary ke, tak ada orang meraihkan hari kematian kan, kecuali kita memperingati kan. Tapi still juga sebenarnya bila kita buat perkara-perkara yang ada momen ni, ada memory ni, sebenarnya dia boleh menambah kita punya D tadi, dopamin kita, perasaan baik kita. Apatah lagi, dalam dopamin ini sebenarnya dia kan bercakap tentang motivasi. So bila kita ada apresiasi, kita appreciate, dia akan meningkatkan rasa kita perlu hidup. Kita perlu hidup. Kita
selagi ada umur kita perlu bekerja, kita perlu hidup, kita perlu belajar. So kita ada kita punya goals kita bukan hanya kita hidup ni hanya untuk makan tidur. No. Kita ada kita punya hoping. What's next? Apa benda yang boleh improvekan diri kita. Okay, next. Hormon yang berikutnya adalah next Madi. Oksitoksin. Hormon oksitoksin ni adalah hormon yang saya paling suka lah. Okay. Oksitoksin ni adalah hormon perasaan cinta. Okay. Di mana oksitoksin ni aktif apabila wujud perasaan cinta dan melahirkan perasaannya. Hormon ini juga meningkatkan kegairahan dan kepercayaan terhadap orang. Okay. Kenapa saya kata oksitoksin saya suka? Sebab oksitoksin ni dia bercakap tentang kasih sayang. Which is kasih sayang ni lah yang saya nampak selalu kurang di kalangan masyarakat kita buat masa sekarang. Okay, kita banyak kepada self-love. Ada yang tak juga self-love tapi banyak sebenarnya anak-anak kita yang kekurangan hormon ini. Hormon rasa cinta. Okay, which is kalau kita tengok hormon oksitoksin ni, okay, dia adalah hormon yang sangat mudah untuk dibuat. Ada hormon yang tak perlu duit. Okey, macam tadi dopamin pun sebenarnya ada juga aktiviti-aktiviti yang tak perlu melibatkan materials, memerlukan kata apa ringgit. Tapi kita boleh buat secara benda simple kan, kemas rumah, turun tangga, naik tangga, tapi dia lebih kepada fizikal. Okey, tapi oksitoksin ini dia pula melibatkan konteks kita dengan orang lain. Dan tak nafikan kita dengan diri kita lah. Okay, next Madi. Kalau kita tengok, oksitoksin ni juga dikenali sebagai love hormone dan dia ada important roles dalam reproduction, feeling and attraction and bonding with our young. Sebab itu kita tengok hormon oksitoksin ini adalah hormon yang banyak sekali dirembes terutamanya kepada ibu-ibu yang melahirkan dan ibu yang banyak breastfeeding. Okay, sebab dia akan bila kita dapat breastfeed anak tu sebenarnya dia boleh menimbulkan rasa sayang yang teramat. So oksitoksin dia akan rembes dengan banyak, which is ada banyaklah tempat-tempat yang boleh stimulate. Okay, somehow of course yang ni saya cakap dalam konteks apa kata adult saya tak ada maksud apa-apa dari segi hubungan suami isteri. Okay, dari segi safety, juga makanan-makanan yang boleh stimulate hormon oksitoksin ini seperti coklat, mendengar muzik-muzik yang menenangkan dan juga berurut. Okay, that's why kita tahu ada juga sebenarnya hormon-hormon ini selain daripada kita buat, kita juga boleh dapatkan dalam bentuk kata apa? Cecair lah maknanya ni prescribed by doktor lah. Tapi somehow kenapa kita perlu sampai tahap tu sedangkan kita boleh dapatkan hormon itu dengan cara kita mengatur kita punya cara hidup kita. Okay, so big oxytocin release happen during sex, childbirth and breastfeeding. Okay, so bila kita tengok kat sini kenapa hormon ni sangat penting, sebab hormon ini melibatkan sentuhan. Hormon ini melibatkan perlunya ada kontak, kasih sayang dalam keluarga terutamanya. Tapi bukanlah maksudnya kita tak boleh apply hormon oksitoksin ini kepada rakan-rakan. Tapi kita kena jaga batas lah. Okay, maknanya kalau kita nak berkasih sayang, okay, kita kena kasih sayang pada yang halal. Okay, begitu juga saya selalu, saya perasan kalau antara ni faktor gender kalau lelaki dengan perempuan, saya tengok yang lelaki ni dia lebih mudah kalau you perasan, dia suka bersalam. Okay, salam. Okay, salam, shake hand. Okay, tapi kalau perempuan ni, dia kurang sikit bersalam. Tapi kalau dia salam, perasan tak? Dia salam bukan salam je. Kalau lelaki dia salam. Dia bukan macam pak-pak Arab kan. Kalau pak Arab dia salam, dia peluk-peluk kan. Yang ini yang perempuan suka. Sebab tu kadang-kadang orang lelaki dia menyampah. Kalau perempuan ni, kalau perempuan bersalam lama lah. Kan, bila kita buat program kan, sekolah-sekolah dulu kan. Kalau salam jama'i tu lelaki laju je salam kan. Kalau perempuan ni salam, lepas tu peluk kiri kanan lah apa kan. Semua ambil masa.
Tapi it's okay sebab benda tu kita nak stimulatekan hormon oksitoksin. Okay, next. So cara nak aktifkan, okay, carilah kekasih ataupun carilah orang yang kita sayang sebenarnya untuk luahkan rasa sayang kepada orang yang kita sayang. Okay, kadang-kadang ada orang, saya tak nafikan, dia tak mampu nak tutur, dia tak mampu nak ekspreskan dengan cara kata-kata. Dia tak ada kekuatan tu. So, kita boleh gunakan dalam bentuk penulisan, tulis, okay? Tunjuk sebab ada setengah-setengah manusia, setengah orang, dia tak mampu nak lontarkan kata-kata yang romantis, tapi perlakuan dia, tindakan dia tu yang kita nampak rasa lebih romantik, okay? Rasa dicintai atau mencintai boleh meningkatkan hormon oksitoksin. Puji, okay? Puji, luangkan masa, berbual, sentuh, peluk dan usap orang yang kita sayang. Okey, dan terapi urutan lembut pada otot juga boleh memicu pelepasan hormon ini. So hormon oksitoksin ni hormon yang memerlukan kita juga buat action. Maksudnya jangan mengharapkan orang lain untuk memeluk kita ataupun orang kata apa, concern pada kita. Kita juga perlu portraykan kepada orang lain supaya both of us dapat nikmati hormon ini, rembeskan hormon ini. Okay, next. So satu cara hormon yang sangat bagus iaitu memeluk pasangan. Ini untuk orang yang dah berkahwin. Okay, disclaimer. Kenapa? Sebab lagi lama rumah tangga itu kata apa, terhasil ataupun dibina, sebenarnya dia punya peratusan itu kadang-kadang dia boleh meningkat ataupun dia boleh menurun. Apatah lagi kita kena faham macam wanita, dia punya dua responsibility sebagai ibu, sebagai pekerja dan sebagainya. Kadang-kadang dia memerlukan support daripada suami untuk pastikan hormon oksitoksin dia tu kembali. Okey, sebab itu percaya atau tidak, memeluk isteri 10 minit sebelum tidur menghindar suami dari curang. Okey, sebab dia tahu, oh saya ada isteri. Okey, tapi itulah hakikatnya, kalau nak curang, curanglah juga kan. Tapi sekurang-kurangnya kita ikhtiar sebab kita nak bantu hormon oksitoksin tu mengalir. Okey, dan kita boleh tengok juga kelebihan kita peluk pasangan ni kan. Orang kata dia boleh tanda luahan perasaan kasih sayang. Kita akan rasa bersemangat nak bangun, nak bekerja, nak cari rezeki kan, sebab kita tahu kita bekerja ni untuk nafkah keluarga kita kan, dan juga dia baik untuk jantung kita kan. Of course lah jantung kita akan lebih, orang kata apa, berdetak, dia tak laju tapi dia lebih tenang. Okey, tidur kita lebih nyenyak, okey, dan juga dia boleh mencegah stres. Which is bukanlah kata confirm peluk je hilang stres, no. Tapi sekurang-kurangnya kita dapat satu ketika menikmati, merasai bahawa kita ada seseorang yang orang kata apa, boleh bagi kita comfort. Tapi jangan risau untuk yang single. Okay, untuk yang single, sebab tu saya selalu cakap dengan pelajar, kita ada butterfly hug. Butterfly hug. Kita hug kat sini ke ataupun kita hug kat sini. Sebenarnya untuk apa? Untuk comfort diri kita. Ini untuk orang single. Okay. Orang yang dah berkahwin, bolehlah peluk. Tak semestinya peluk pasangan. Mungkin boleh kita peluk anak kan. So yang penting bila ada sentuhan kulit ke kulit. Okay, sebenarnya kat kulit-kulit kita ni kan ada deri kan. Ini kan deria juga so dia boleh merembeskan hormon ini sebab dia ada sentuhan kulit ke kulit. Okay, next. Salah satu juga yang boleh dibuat untuk menghasilkan ataupun merembeskan hormon oksitoksin ini adalah dengan membuat kebaikan. Buatlah apa saja, dan kadang-kadang kita kena percaya, kita buat jangan harap orang puji, jangan harap orang tahu. Cukup untuk kita. Bila kita buat sesuatu, okay, yang memberi kebaikan kepada orang, dan kita ada rasa apa? Kita ada rasa teruja, kita ada rasa enjoy. So itu juga sebenarnya telah merembeskan hormon oksitoksin tu. Okay, dan of course lah kalau kita bersedekah, okay, Rasulullah pun kata, ucapan dan kata-kata itu yang baik itu adalah sedekah. Maksudnya, janganlah kata sedekah tu mesti kena bagi dalam bentuk materials kan.
tenaga, kata-kata, senyuman, benda-benda yang sebenarnya tanpa sedar kita telah buat. Bayangkan kalau semua orang buat benda ini setiap hari di mana-mana, mana mungkin kan kita akan tengok peperangan, kita akan tengok pergaduhan, salah faham dan sebagainya berlaku pada waktu ini. Tapi kerana kekurangan-kekurangan inilah, dan kita yang dengar pada hari ini, jom kita tanam azam, kita nak rembeskan hormon oksitoksin ni beramai-ramai. Okey, maksudnya kasih sayang bukan bermaksud kita kena peluk, okey? Tapi juga kita boleh tunjukkan dari segi kita punya doa kan, apa orang kata, kata-kata semangat pada mereka-mereka yang diuji. Okay, right, next. Hormon yang ketiga iaitu serotonin. Okay, serotonin ini juga dikenali sebagai mood stabilizer. Okay, tadi kalau tengok dopamin dia pasal reward. Kalau oksitoksin tadi dia adalah hormon cinta, okay, kasih sayang. Serotonin ni adalah mood stabilizer. Di mana serotonin ini biasanya dia mencipta rasa bahagia dan boleh mencegah depresi kepada diri kita. Okey, sebab hormon ini sebenarnya hormon yang dia banyak kepada alam. Dia banyak kepada kata apa, hubungan kita dengan persekitaran kita. Okay, next Madi. So macam mana cara kita nak mengaktifkan hormon ini, di mana hormon serotonin ni mungkin waktu sekarang ni tak sesuai lah kalau tuan-tuan dan puan-puan nak pergi keluar pejabat sebab matahari dah naik kan. Tapi benda ni biasanya kita boleh buat pada waktu pagi. Okey, sering terdedah kepada sinar matahari di mana dia boleh menghasilkan vitamin D, dia boleh merembeskan serotonin kita. Sebab itu kita tengok orang yang ada depression, dia suka duduk dalam bilik, dia suka duduk dalam gelap. Okay. Sebab itu masa PKP, walaupun kita tak boleh nak bergerak jauh, kita perlu keluar dan dapatkan vitamin D direct sebentar untuk kita punya mood stabilizer. Okay. Dan dalam masa yang sama juga, otak kita dia boleh menghasilkan serotonin ni sebab dia boleh membantu kita untuk fikir, untuk kita bayangkan dan juga kita ingat memori indah yang bahagia. Nama pun dia stabilizer kan. Stabilizer ni maknanya dia nak stabilkan serotonin tu. Sebab kalau serotonin tinggi ni pun bahaya juga kan. Jadi sebab itu kalau tengok serotonin ni selalunya orang-orang suka pergi kepada alam kan. Macam panjat bukit, pergi pantai, tanam pokok, bela binatang. So benda-benda ni semua boleh merembeskan hormon serotonin di mana hormon serotonin ini kita perlukan dan kalau kita kurang dia boleh efek kepada kita punya melatonin. Melatonin juga satu hormon di mana hormon melatonin ini terhasil semasa kita tidur. Okay, sebab tu ini berkait juga sebenarnya tentang tidur. Tidur sepatutnya kita kena pastikan kita tidur dalam keadaan pencahayaan kita suram, gelap lagi bagus. Sebab kita punya hormon melatonin akan dirembes. Hormon ni bagus untuk badan kita lah. Tapi kalaulah kata kita tidur dalam keadaan terang benderang semua, jadi hormon tu susah nak bekerja lah. Sebab suasana tu tak membantu dia. Okay, jadi berbalik kepada serotonin tadi, kalau kita kata serotonin ni mood stabilizer, kita juga boleh peroleh dari segi pemakanan kita. Okay, makanan-makanan seperti susu, jagung, ikan, oats, kekacang, okay. Semua ni dia ada tryptophan, okay, ataupun zat yang dia boleh olah dalam badan kita bila kita makan menjadi ataupun merembeskan hormon serotonin. Dan apatah lagi juga aktiviti-aktiviti ringan dan santai seperti berjalan kan. Buat aktiviti di luar lah senang cakapnya. Kebanyakan benda hormon serotonin ni kita boleh dapat di luar rumah. Okay. Alright. Okay. For the last. Okay. Kita pergi kepada hormon yang terakhir iaitu endorfin. Okay. Endorfin ini adalah hormon untuk menangani rasa sakit kepada tubuh badan. Okey, di mana
endorfin ini sebenarnya dia jadi painkiller kita lah. Okay. Which is endorfin ini salah satu hormon yang paling tinggi perlu ada dalam tubuh badan kita. Sebab dia boleh menghilangkan rasa sakit dan boleh mencegah badan kita untuk rasa sakit. Okay. So dalam masa yang sama juga, hormon endorfin ni sebenarnya senang cakap beginilah. 4 hormon gembira ni yang saya sebutkan tadi, DOSE tu, okay, sebenarnya dia tidak perlu guna duit ataupun keluarkan kata apa, bajet, okay. Sebenarnya kita boleh buat benda tu dalam kawalan kita, dalam sekeliling kita, termasuk untuk diri kita sahaja, okay. Jadi dia senang sangat untuk kita buat, tapi kadang-kadang senang cakap di mulut, tapi tak senang untuk kita praktiskan. I understand that. Okay, macam saya sendiri pun ada benda yang saya memang amalkan. Okay, contoh macam pelukan tadi. Okay, Alhamdulillah sebab kita masih lagi ada pasangan. So kita kena hargailah pasangan kita. Kalau nak gaduh, gaduhlah. Tapi sebelum tidur minta maaf kan. Berbaiklah semula. Janganlah kita tidur seorang kat luar, seorang kat dalam. Seorang tak katil, seorang buah katil ke apa kan. Sebab benda tu tak bagus for the long term. Okay, sebab bila kita berjauhan, kita akan start fikir macam-macam and then kita start comparing dengan orang lain which is not good in our relationship, especially untuk husband and wife. So hormon endorfin ini hormon yang dia lebih kepada painkiller. Okay, cara yang kita boleh gunakan atau kita boleh buat untuk activatekan dia adalah dengan bersenam, okay, sukan lasak, okay, makan makanan yang pedas. Apatah lagi, endorfin ni juga anda boleh buat dengan cara buat lawak ataupun ketawa. Kita kadang-kadang kita fikir tau, ketawa pun nak kena belajar ke? Ya, sometimes ada orang tak reti. Ada orang tak reti, macam dia tidak ada perasaan. Sebab tu orang yang ada masalah kemurungan, dia tak ada, dia numb. Dia tak ada rasa. Dia nak tapi dia tak. Saya ada seorang klien saya baru ni, saya telah rujuk ke psikiatri, dia WhatsApp, dia kata, "Puan, saya nak nangis. Tapi saya tak boleh nangis. Saya tak boleh keluar air mata. Kenapa?" Saya kata, "Tak apa." Saya katakan, sebab you tengah makan ubat. So sebenarnya ubat tengah aktivekan otak you sebab kita menangis, kita apa semua ni dia sebenarnya dikontrol oleh otak kita kan. Saya kata raikan rasa sedih, tak apa. Okey, Alhamdulillah aku masih ada rasa sedih. Cukup. Okey, tapi kalau tak boleh menangis, jangan risau. Janganlah pula, kenapa aku tak nangis? Teruknya aku ni, kejamnya aku. No, dia akan lagi, orang kata apa, merosakkan diri kita sebab kita blaming ourselves. Tapi kita raikan, ya Allah syukurnya aku masih lagi ada rasa nak nangis. Kan? Ya Allah datangkan rasa nangis itu dengan aku dapat keluarkan air mata. Itu lebih baik. Okey. So dari segi serotonin juga dia boleh dapat dari segi pemakanan, okey, endorfin tadi, especially makanan-makanan yang pedas, okey, sebab dia akan rembeskan dan dia akan gerakkan daripada otak kita untuk kita rasa apa, kan? Kita maknanya dia boleh di apa kata? Dilihat mungkin kalau makan pedas tu kita belum lagi madi, cepat no. Dia boleh orang kata menyebabkan kita keluar air mata kan, kita rasa apa nak makan gula-gula, nak manis, minum air ke apa kan. So benda-benda ni sebenarnya dopamin ke, oksitoksin ke, serotonin ke, endorfin ke, dia adalah hormon-hormon yang sebenarnya memang ada dalam badan, tapi kadang-kadang kena top up. Kena top up dengan apa? Dengan apa-apa yang saya ajar tadilah, yang saya kongsikan tadi, di mana benda tu kita memang buat. Tapi kadang-kadang kita selalu take for granted. Kenapa saya kata take for granted? Paling simple sebenarnya adalah tentang breathing. Tentang bernafas. Kita tahu kita hidup. Of course kita hidup sebab kita bernafas. Tapi kita selalu mengabaikan dan kita selalu lupa untuk mensyukuri yang bahawa Allah bagi nikmat kita untuk bernafas. Okay? Dan kita kadang-kadang kita bernafas ni,
kita tak rasai pun. Sebab itulah bila kita buat deep breathing, okay, kita buat deep breathing, kita feel, kita rasa nafas kita tu, udara masuk, kita sedar kan, kita lepaskan, kita boleh rasa haba dia, bunyi dia kan dan sebagainya. So sebenarnya bila kita buat macam tu, baru kita lebih, orang kata apa, be there. Maksudnya kita lebih activate kan berbanding dengan apa yang kita buat sekarang. Sambil bercakap ni kita bernafas, bukan, kita tak appreciate. Lepas tu bila kita kurang appreciate menyebabkan kita rasa macam nothing. Tapi bila kita dapat bernafas dengan, kita akan rasa benda ni, contoh kalau kita sesama kan. Kalau sesama kan hidung tersumbat, nak tidur Masya Allah. Rasa pendek nyawa kan sebab tersumbat kan. Tapi bila kita lepas dah recover daripada sesama, kita kurang balik nak appreciate. Lepas tu kita kena timbulkan rasa gratitude pada diri, bersyukur dengan apa yang kita ada. Okay, next. Saya ajar sedikit teknik lah next Madi. Okay, yang kita panggil sebagai grounding techniques. Madi next. Okay, grounding exercise ni sebenarnya adalah yang kita sesuai gunakan especially untuk menangani kita punya anxiety. Okay, sebab apa? Sebab dalam grounding techniques ni sebenarnya kita activatekan 5 senses kita. 5 deria yang kita ada ni kita activatekan dan apa yang kita nak adalah kita nak bagi diri kita sedar kita berada di mana sekarang. Here and now. Okay, sebab itu dalam grounding techniques ni 5 deria ini, pertama kita tengok deria mata tu, dia menggunakan panca indera mata, okey, deria melihat. So kita cuba fokuskan, tuan-tuan dan puan-puan cuba tengok kat sekeliling sekarang ni, apa 5 benda yang tuan-tuan dan puan-puan nampak? Untuk menunjukkan bahawa kita ada sekarang, kita tak tidur, kita tak berangan. Cuba tengok keliling. Kalau saya nampak dinding lah, of course kan. Lepas tu saya nampak printer kat tepi, saya nampak pintu, saya nampak mouse saya kan. So 5 benda yang kita nampak. Kemudian 4 perkara yang emosi ataupun kita rasa. Anda rasa apa? Rasa ngantuk kan. Puan Farida ni bercakap tak berhenti-henti. Rasa apa? Rasa marah kan. Puan Farida ni macam perli aku je kan. Ataupun rasa happy. Ya Allah, bersyukurnya kan. Aku ada segala-galanya kan. So feels. 4 perkara, 4 benda yang berkait dengan emosi kita. Dan kemudian 3 benda yang kita boleh dengar. Sekarang saya dengar suara saya lah, of course kan. Lepas tu saya dengar bunyi aircon, saya dengar bunyi paip air kan. So bila kita dengar, kita fokus kepada bunyi menggunakan kita punya deria telinga, deria mendengar kita, panca indera telinga. Sebenarnya dia menunjukkan yang kita tengah sedang aware. Okay, kita sedar apa yang kita buat. Dan kemudian of course dengan hidung, okay, apa bau-bauan yang anda bau sekarang? Okay, kalau tak ada bau tak ada masalah. Bukan maksudnya kalau tak dapat, aku tak normal. No, tak ada kata dengan tu. Tapi lebih kepada kita nak membawa diri kita kepada here and now. Dan of course yang terakhir adalah deria rasa kita. Yang ni sentuh tadi Yang ni skin kita sentuh. Yang last tu taste. Taste tu adalah rasa. Kalau telan air liur ni apa yang anda rasa? Kalau saya rasa lagi lah air TO yang saya minum tadi kan. So itu adalah rasa. Okay. So for the last one. Okay, kita dah hujung. Saya repeat balik lagi sekali. 4 main happiness, hormone happiness yang saya dah kongsi pada tuan-tuan dan perempuan, iaitu dopamin, oxytocin, serotonin dan endorfin. Di mana 4 hormon ini sebenarnya memang hormon dah ada dalam badan kita, tapi marilah kita tambahkan dia. Kalau tak cukup kita tambahkan, kalau yang terlebih tu kita cuba kurangkan. Okay, which is 4 hormon ini boleh membantu kita untuk lebih fokus, untuk membantu kita lebih menghargai kehidupan kita. Setiap kita ni hidupnya Allah dah aturkan.
kita jangan bertanya tentang why. Kenapa itu? Kenapa ini? Bila kita banyak sangat bertanya why, tanpa kita berusaha, tanpa kita mensyukuri apa yang kita ada, dia akan menjemput mental kita untuk menjadi kurang sihat. So bersyukur dulu dengan apa yang kita ada, maafkan orang lain kan. Sebab kita serah, mudah-mudahan Allah jualah yang membalas. Sebab dugaan yang datang tu Allah yang bagi, tapi Allah akan datangkan juga dengan penyelesaian dan juga bantuan. Wallahu a'lam. Okey, itu je lah yang setakat ini yang saya kongsikan. Mungkin kalau ada soalan ke? Saya serahkan kembali kepada Puan Husni Hidayu. Okey, terima kasih Puan Faridah atas perkongsian sebentar tadi. Okey, dari room chat dalam team tak ada soalan. So kita pergi ke Facebook. So dalam room chat Facebook tadi ada satu soalan dari Puan Fadilah Abdul Hamid. Dia bertanya, apakah tindakan undang-undang boleh dikenakan kepada orang lain sekiranya stres atau kemurungan berpunca dari orang lain? Contoh, bos atau rakan-rakan terdekat yang menyebabkan seseorang itu stres dan kemurungan. Okey. Terima kasih kepada Puan Fadilah yang bertanya. Saya bukanlah begitu arif, tapi sefaham saya sebenarnya bila kita tanya pasal undang-undang, kita memang ada akta. Boleh cek dengan OSH dengan OSH kita memang ada satu, saya lupa nama akta tu, akta pekerja something lah, saya tak ingat. Okey, sebenarnya memang kita boleh dapatkan kata bantuan dari merujuk kepada akta tu. So boleh cari dalam OSH punya rujukan, dia memang ada. Dia memang ada yang melibatkan psikologi ni, which is saya tak sure dah nak kata saman ke apa ke, tapi memang ada akta yang cover pekerja. Maksudnya somehow sebenarnya betul. Kita mengharapkan janganlah kita ni menjadi ataupun kita didiagnose ada penyakit mental, tapi dalam masa yang sama kita cuba untuk tidak menjadi punca kenapa orang lain mendapat sakit mental. Yang itu pun kita juga kena tengok. Sebab selalu kita ni fikir tentang alhamdulillah aku tak sakit. Tapi sedangkan sebenarnya penyakit mental ini boleh dihinggapi ataupun dihidap oleh sesiapa sahaja, termasuk saya yang bercakap ni. Okey, tapi kita kena ada prevention lah, kita kena doa. Tapi dalam masa yang sama kita juga kena doa supaya bukanlah kita punca orang lain mendapat sakit mental. Kalaulah kata kita punca, kita minta pada Allah Ta'ala agar memaafkan kita dan kita mintakan kesembuhan pada orang tu. Saya tak sure dari segi details dia, tapi sefaham saya yang saya pernah dengar, saya pernah ikuti, memang ada akta lah yang bercakap tentang tu. Mungkin boleh rujuk kepada OSH lah untuk lebih detail. Wallahualam. Okey, diharap Puan Fadilah berpuas hati dengan jawapan dari Puan Faridah tadi. Okey, boleh ke kalau kita nak minta semua peserta yang dalam tim untuk buka kamera untuk kita ambil gambar bersama-sama? Sebab kita punya sekretariat dah standby untuk ambil gambar. Okey. Boleh ready Jen? Alright, dah? Okey.
Okay dah Alright. Lama dah. Saya bagi Okey, saya bagi pihak Bahagian Pembangunan Sumber Manusia Jabatan Pendaftar Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah mengucapkan beribuan terima kasih kepada Puan Faridah dan semua tetamu yang hadir untuk hari ini. Atas kesudian untuk meluangkan masa bersama-sama dalam sesi perkongsian pagi ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Alam. Terima kasih semua.